Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ya karim. Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi syahida bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shrah sudurana bil iman wa anzil ala qulubina sakinatan. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya karim birahmatika ya rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sihat ya pagi ni insyaAllah. Cik Reduk menyampaikan salam dia. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya semua. Ada. Sampai salam dah. Alhamdulillah wassalam alhamdulillah insyaAllah. Ketemu lagi dengan izin Allah Ta'ala pagi ni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bincang pagi ni pada siri yang ketiga, bahagia itu nikmat. Insya-Allah. Baik. Kita telah bincang semalam bagaimana bahagiaan itu pada individu dari sudut apa yang dia lakukan dan dia nak capai bahagia itu dari sudut diri dia, dari sudut ibadah dia. Bilal bin Rabah kita bincang semalam tak? Dapat kakinya didengari di syurga Allah Ta'ala. Dan bagi kita pula, hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, apa yang kita nak capai dalam bahagia dalam seluruh daripada jalanan hidup kita. Wan Zayu, amin. Semoga Allah rahmati kita semua insya-Allah. Baik. Kalau salah seorang daripada sahabat kita yang bersama dengan kita setiap pagi ni, nama Cik Reduk. Dia adalah pelukis. Melukis. Dia kerja, saya selalu tengok dekat Facebook dia, dia adalah orang yang melukis. Lukis potret, lukis gambar, pemandangan, menggunakan berus, warna air. Bahagia dia di mana? Kita. Bahagia di mana? Seorang petani nyaku tanah jagung, buat apa sekali, bahagia di mana? Seorang yang menanam padi, bahagia dia di mana? Seorang guru, bahagianya di mana? Maka semua daripada yang kita nak capai sebuah kebahagiaan itu atas tubuh badan diri kita, kerja baik apa sekalipun kat atas diri kita, maka nak ingatkan lagi sekali bahawa kemuncak kebahagiaan seseorang itu pada jalan ketakwaan dia. Maksud, kalau dia bekerja sebagai apa sekalipun, kerana atas nilai takwa dia bekerja itu, maka dia capai kebahagiaan. Dia capai kebahagiaan. Tapi sekiranya dia bekerja, namun ada berlaku penyelewengan dalam kerjaan dia, maka ini yang kita bincang dah semalam, iaitu dia pasti akan berasa bersalah.
dia pasti akan rasa bersalah. Dia akan berasa setiap daripada pekerjaan dia tu macam ada orang duk perhati je. Dia tak tenang. Jiwa dia resah. So, ini nilai sebuah pekerjaan yang boleh kita ukur mudah untuk kita faham dalam konteks diri kita sendiri. Baik, kerana itulah bila kita melihat setiap daripada orang itu, kebahagiaan setiap daripada orang ni, dia adalah berbeza-beza. Okay, boleh? Berbeza-beza. Kerana itu semua dikasih Allah Ta'ala. Contohlah contoh. Okay. Kita ambil kita nilai kita pula. Sekiranya datang satu soalan kat atas diri kita. Sejak bila lagi kita mula solat? Gitu. Daripada usia kita balik. Tak? Kita pun fahamlah. Usia kita balik, kita mula mendirikan solat. Baik. Bila saat mula balik kita mula mendirikan solat ini, tolong tanya kat atas diri kita. Saya pun bertanya pada diri saya sendiri. Sejauh mana saya telah mendapat kebahagiaan dalam solat saya sendiri? Kemuncak kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib ini, dengan mendirikan solat ini, mana kemuncak kebahagiaan dia? Kita tanya, sebab setiap dari kita, ya, imam lah, makmum lah kan. Walaupun solat berjemaah, namun dia duduk dalam platform dia. Solat dia. Masing-masing itu. Dia solat berjemaah. Namun saat itu rasanya, dia punya khusyuknya, dia punya kegembiraan dia, apa sahaja yang menyebabkan kemuncak kepada kebahagiaan dalam solatnya berada kat mana? Satu yang kita kena faham, satu je. Hal ni paling mudah. Paling mudah. Allah Ta'ala sendiri yang bagi tahu. Apa dia? Inna salat tanha anil fahsya' wa munkar. Solat kamu itu dia mencegah diri kamu daripada berbuat keji dan mungkar. Okay, baik. Maksudnya kemuncak sebuah ibadah kita dalam solat ini sampai satu masa diri kita tercegah dari melakukan perkara keji dan mungkar. Bahagia tak? Bahagialah kita, seronoklah kita. Sebab itulah yang mana asas kepada solat itu sendiri, dia mendisiplinkan kita. Dia meletakkan kita dalam nilai orang yang bertakwa. Dia meletakkan diri kita adalah orang yang mampu menghalang untuk menjauhkan diri daripada melakukan kemungkaran. Itu puncak. Sekiranya orang setengah daripada setengah masih lagi berlaku kemungkaran kat atas dirinya, sedangkan dia adalah orang yang mengerjakan solat, kadang-kadang kita dah bincang, kerjakan solat dengan mendirikan solat. Berbeza. Baik, ingat lagi semalam kita bincang Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Albirru ma'anat ilaihin nafs. Kebaikan apa yang membuatkan jiwanya tenang. Kebaikan itu apa yang membuatkan jiwanya tenang. Umum. Kebaikan apa yang membuatkan jiwanya tenang. Asal dia buat baik, jiwa dia tenang. Kan solat ini mencegah keji daripada perkara keji dan mungkar. Kita buat nilai baikkan, amal soleh, tenang tak? Tenang, alhamdulillah. Lepas tu wal itsmu ma halaka fin nafsi, manakala dosa adalah perkara yang membuatkan jiwa resah, gelisah, wa taraddu fis sadri, yang menyebabkan ragu-ragu pada hati. Gitu. Jelas kita bincang semalam. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Karena itu kita lihat tanda-tanda yang mana kita boleh bincangkan kenaan dengan bahagia ini. Dia umum namun dia ada pada 3 perkara je. Kalau ikut apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun masih banyak lagi perkara-perkara yang menunjukkan tanda-tanda adanya kebahagiaan itu. Adanya tanda kebahagiaan itu. Boleh? Baik, pagi ni, insyaAllah ini siri yang ketiga ni, kita buat keseluruhan hari ni lah, kita tutup. Baik, insyaAllah. Lepas tu kita masuk bincang dalam tajuk yang akan datang lagi. InsyaAllah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Okey, baik. Ceritanya, kebahagiaan ini, dia ada tanda-tandanya. Okey, baik. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik.
Arba'un minas sa'adah. Ada hadis yang Rasulullah sebut 3. Ada yang Rasulullah sebut 4. Okey, baik. Maksudnya ada daripada 4 lah, kita contoh ambil 4 ni, dapat 3, okey. Daripada 3 dapat ketiga-tiganya sekali, okey. Gitu. Boleh? Baik, kita ambil yang ni dulu. Arba'un minas sa'adah. 4 yang ada dalam kebahagiaan itu. Ada 4 tanda kebahagiaan. Okay. Ada 4 tanda kebahagiaan. Al-mar'atu salihah. Pertama, isteri yang solehah. Okay. Isteri yang solehah. Wal maskanu wasi'ah. Tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas. Wal jarus salihu. Jiran yang soleh. Jiran yang soleh. Wal markabul hani'u. Kenderaan yang elok. Ini tanda kebahagiaan. Tanda-tanda. Okey, baik Jadi kita bincang. Boleh sekali lagi? Al-mar'atus salihah, isteri yang salihah, wal maskanu wasi'ah, tempat tinggal yang luas, wal jarus salihu, jiran yang saleh, wal markabu hani'u, iaitu kenderaan yang elok. Kenderaan yang elok. Wa arba'u min syaqawah. 4 tanda duka cita. 4 tanda kedukaan. 4 tanda yang meresahkan jiwa. Ada 4 juga. Lawan kepada bahagia itu. Iaitu al-jarus su'u. Jiran yang buruk. Jiran yang buruk. Jiran yang tak soleh lah. Okay, baik. Wal mar'atu su'u. Isteri yang teruk. Wal maskanu dhiqu. Tempat tinggal yang sempit. Wal markabu su'u. Kenderaan yang buruk. Dia dari sudut kaedah bahasa Arab semua dia apa ni? Kesusunan dia pula lain dah tadi Rasulullah sebut al mar'atus salihah. Isteri dulu, hak tanda bahagia isteri dulu. Bila masuk hak syaqawah, hak tak baik, disebut jiran dulu. Disebut jiran dulu. Kemudian baru isteri, kemudian baru tempat tinggal, kemudian baru tempat kenderaan. Baru kenderaan. Rasulullah dia sebut, bila Rasulullah sebut gini dia adalah hikmah-hikmah dia. Kenapa bahagia ni bermula daripada isteri. Kemudian tempat tinggal, kemudian jiran, kemudian kenderaan. Bila hak tak cantik, hak buruk bermula dengan jiran, kemudian isteri, kemudian tempat tinggal, kemudian kenderaan. Okey, baik. Boleh semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka semua ini kita pun kena maklumlah. Bila ada 4 tanda begini, kita pun maklum. Bahagia tak kita bila ada seorang isteri yang melaksanakan seluruh daripada tanggungjawabnya dengan baik. Sebagai seorang isteri yang soleh. Yang mana dalam sudut apa sahaja perintah agama dia laksanakan dengan sebaik mungkin. Maksudnya bagi seorang isteri yang soleh, bab ni panjang ni. Kalau nak ibrah bab isteri yang solehah ni, sebab setengah daripada setengah, sampai ada yang kata takkanlah isteri saja nak soleh. Kalau suami dia malas solat, ceritanya sekarang tanda bahagia pada isteri yang soleh. Hak suami, hak buat perangai tu satu hal kita boleh bincang juga. Tak. Cuma bagi seorang suami sebenarnya, bila dia tengok isteri dia baik, dia suka sebenarnya. Dia suka perangai dia tu yang perlu diatasi. Dia kena buatlah setanding dengan isterinya yang solehah. Dia kena sama baikinya, nak buat kedegil, ketegar, duk keras kepalanya, duk terhira gitu dah. Ada yang berlaku, ada. Namun ada yang mana ni setengah daripada setengah ni, isteri ni dia soleh dia ni, walaupun perangai suami dia macam-macam, namun dia adalah orang yang soleh. Dia menunjuk lagi nilai yang baik. Dia tetap masya-Allah tabarakallah. Sampai menjadi sendaan. Orang-orang di sekeliling kata kamu ni sampai begini. Kamu suami kamu layan kamu gini-gini. Kamu nak tunjuk baik lagi. Dia tetap dengan keadaan itu.
Tabarakallah. Ada. Namun kita, tak apa, kita point kat sini sekarang, tanda-tanda kebahagiaan itu ada pada isteri yang solehah. Maka dia yang kita termasuk dalam yang selalu kita doa tu. Qurrat a'yun tu yang kita minta tu. Dia tak mari dah ingat. Doa tu ada yang selalu kita baca, tapi bila nak sebut sepintas ni minta maaf. Baik. Pertama, isteri yang solehah. Tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas, baik kita bincang semalam, kebahagiaan ini bukan hanya pada tempat semata-mata, pada benda semata-mata. Tak. Namun dari sudut keseluruhan, tanda itu ada pada benda itu. Sebabnya ada ini yang kita rasa pelik, sebab ada orang yang rumah dia biasa-biasa aja, namun dia gembira dengan keluarga dia. Isteri dia baik, anak-anak dia baik, rumah dia tidaklah luas sangat. Kan? Kalau hadirin pergilah, kalau kita lah tengok, biasa-biasanya di bandar-bandar ada rumah PPRT, ada rumah setinggan, ada rumah orang panggil rumah sarang burung. Satu rumah hanya ada 2 bilik, tapi anak ramai. Ada saya jumpa ni saya jumpa juga, saya jumpa kawan-kawan. Kita jumpa. Ramai. Adalah anak ramai. Bilik 2 orang. Bilik 2. Satu rumah. Tapi tengok Masya Allah, Tabarakallah. Seronok je, okey je. Anak menjiwai, anak berada, walaupun dia ada kehendak dia sendiri, dia ada dia punya rasa dia rasa ketidakselesaan dengan rumah, namun dia adalah orang yang menerima. Dia adalah orang yang menerima situasi itu. Dia tahu dah keupayaan ayahnya tak kat mana, keupayaan mak dia tak kat mana. Maka dia meraihkan. Gembira tak? Gembira. Walaupun pada rupanya kita nampak bukanlah kata sampai tahap kata kegembiraan tu kan seronok kata. Ada kita nampak rupa tu tidaklah ceria sangat kan. Namun adalah orang yang menerima ni, tabarakallah. Dia ada kebahagiaan dia. Kalau dah sempit, namun masih lagi bawa perangai, masih lagi mengurung apa semua, tak bahagialah. Walaupun rumah itu besar sekalipun, masih ada lagi. Rumah besar sekalipun, tabarakallah. Yang saya jumpa, kita bincang mula-mula sekali tu pasal security. Hak kita jumpa hak dalam rumah ni, tabarakallah. Rumah besar diri. Harga rumah 4 juta. Dalam rumah ada swimming pool, tempat mandi, siap, rumah tabarakallah. Ni benda hak kita lalui. Saya boleh kongsi benda yang kita lalui. Kita jumpa dengan situasi orang gini. Keadaan tabarakallah. Allahu Akbar. Anak dengan solatnya. Tujuan saya pergi dipanggil oleh keluarganya untuk buat kelas fardu ain bagi anak-anak. Itu ya tujuan. Namun rumah cantik, besar, anak tabarakallah hadirin. Sejam saya menunggu, turun-turun nak pergi main bola. Saya tunggu sejam. Sejam pergi ke rumah untuk menceritakan tentang agama. Gitulah kita tentang fardu ain. Dia boleh keluar begitu saja lalu depan saya dengan keadaan yang mana tak ambil cakna pun. Gitu hadirin. Mak iring kepala. Dia pun kata apa? Saya tak tahu dah nak cakap apa dekat anak saya. Kalau puan tak boleh nak cakap apa-apa dekat anak puan, saya lagi tak dicakap apa-apa. Sebab saya orang luar. Saya orang luar. Puan adalah mak dia. Tuan adalah ayah dia. Memang hartawan. Memang jutawan. Kaya raya, duit. Nak tegur seorang anak lelaki untuk berada dalam nilai agama. Tak boleh nak sebut. Saya tak tahu nak sebut apa. Saya pun sama lah. Gitu tuan-tuan, puan-puan. Semua saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Ta'ala, semua sekali. Nak cerita apa? Bahawa nilai sebuah kebahagiaan itu ada pada hakikatnya kepada ketakwaan. Itu kemuncak dia. Saya mampu bercerita mengikut pengalaman yang telah kita lalu. Dan semenjak daripada itu, saya buat keputusan saya tak nak pergi. Orang panggil siapa pergi nak masuk ke dalam rumah ni, ada 3 security. Tuan rumah kena jemput daripada parking bawah basement, naik ke pintu tu tekan, naik pintu ni tekan. La ilaha illallah tabarakallah. Nak masuk ke dalam rumah. Kaya tak kaya. Nak tegur 2 orang anak. Dan dengan nilai agama, Ustaz, saya minta sangatlah Ustaz. Ini perkataan. Ustaz janganlah tegur sangat-sangat anak saya ni. Dia ni begini.
La ilaha illallah. Nak suruh terangkan nilai agama tapi bagi syarat pula supaya jangan tegur anaknya begini. Saya pun angkat tangan, minta maaf. Kalau ginilah cara, saya kata mungkin ada orang yang lebih sesuai untuk mentarbiah, mendidik anak puan. Bagi kadar saya tak ada keupayaan itu. Sebab nak tegur pun tak boleh. Hanya bagi tahu yang biasa-biasa. Gitu, semua dikasih Allah Ta'ala. Nampak? Pada diri seorang ibu, pada diri seorang ayah, nak kata bahagia macam mana? Ada anak, ada harta, ada. Namun jiwa resah. Jiwa resah, la ilaha illallah. Tabarakallah. Ni bukan saya nak menceritakan bahawa walaupun duit banyak apa semua, ada orang yang duduk dalam keadaan itu. Sebab saya jumpa juga orang yang tabarakallah, dengan harta yang banyak, dengan rumah yang cantik, indah, anak tabarakallah. Semuanya hadirin. Saya boleh gandingkan, saya boleh contohkan, seperti juga orang yang susah tadi. Dahlah susah. Itu cakap dia. Ini perkataan, dahlah susah. Namun, nilai agama, tabarakallah. Rumah, la ilaha illallah. Nah, ini dalam tugas-tugas saya semasa memantau asnah-asnah di ujung-ujung Selangor, Kuala Selangor, di kawasan dipanggil apa ni, Pak Kelapa Sawit ni. Felda estate. Kita masuk tengok, tabarakallah hadirin. Nilai agama. Tak ada nilai agama dalam rumah. Tak ada nilai agama. Menyebabkan tabarakallah. Hak kita jumpa ada juga. Poin dia apa semua sekali? Bila kita susun tadi, isteri yang solehah. Rumah yang luas. Baik. Lepas tu wal jarus salihu, jiran yang baik. Wal markabu hani'u, dan kemudian kenderaan yang baik. Baik, jiran kita. Ni jiran, tabarakallah. Nak cerita sungguh ni, satu hari kuliah pula masa tu tajuk sabar itu cinta. Maksudnya menceritakan tentang bagaimana kita sebenarnya boleh mengurus sabar. Kita boleh mengurus sabar kita ini. Perbincangan luas. Kita boleh perincikan. Jadi dalam tu kuliah bulanan ni, pada satu hari tu, satu malam tu, seorang jemaah tengah duduk kuliah gini seorang jemaah dia kata gini, saya nak tegur jiran saya ni bagaimana lah Ustaz? Boleh tak kongsikan cara kita nak tegur jiran? Saya kata, apa masalah dengan jiran? Dia kata, jiran saya ni, dia kata dia bela kucing. Kucing dia pula, tabarakallah, suka buang air, suka berak, merata-rata. Baik, contoh kita buat contoh. Contoh, rumah jiran, rumah nombor 1, hak bela kucing, nombor 1. Kalau kata rumah jiran tu sepanjang tu ada 5. Rumah kedua, 3, 4, 5. Rumah jiran bela kucing, rumah nombor 1. Jadi, jiran ni, yang bela kucing ni, bila jiran-jiran lain kata, tuan, kucing tuan ni berak merata lah tuan. Ni jiran hak mana-mana ni. Jiran ni, hak nombor 1 bila kucing kata apa? Kucing saya bagus lah. Kucing saya mana berak merata? Jiran ni, mana kucing saya berak merata? Kucing saya bagus. Kucing dia berak mana? Hari ni jiran nombor 2. Esok jiran nombor 3. Lusa jiran nombor 4. Dia kecing rumah sana, dia berak rumah sana, dia balik rumah, clear. Jadi tuan kucing kata kucing dia bagus lah sebab tak berak rumah dia. Dia kata baguslah kucing dia. Memang kucing saya bagus. Tapi kucing saya mana berak mata-mata. Tengok rumah dia, clear, tak ada. Memanglah dia habis rumah jiran-jiran ni. Dia berak, dia kecing, dia buat sangat. La ilaha illallah. Jadi yang bertanya ni kata, kami nak cakap macam mana sebenarnya? Sebenarnya kami nak cakap macam mana? Dia tak sebut lagi yang kucing ni pergi berak rumah-rumah lain. Dia kata, tuan kucing tuan ni berak merata. Habis setakat tu. Kena tambahlah bil hikmah. Cakap elok-elok.
Dia pun kata balik, yang bertanya ni, kan nanti kalau saya sebut nanti dia kecil hati. Kami takut dia kecil hati. Jiran sebab jiran. Takut jiran hak belah kucing ni kecil hati. Saya pun tanya balik, hak merana jiwa sebenarnya siapa? Hak merana jiwa sebenarnya siapa? 4 jiran hak ni lah hak kena berak, hak kena kencing ni. Merana jiwa kita tak? Sebab atas sikap kucing hak ni. Jadi bagi tahu dengan baik. Sebut dengan baik, ia memang kucing tuan bagus baik sebab dia tak berak kencing rumah tuan. Rumah kami ni habis dia kencing berak. Panggillah dia, tunjuklah gini-gini. Jangan gaduh. Sebut elok-elok. Cara berhikmah. Bil hikmah. Sebut elok-elok. Bil hikmah. Bagi tahu elok-elok. Jangan sebut kata tak lebih jaga kucing lah bla bla bla. Jadi bila kita segah gitu, nilai jiran yang buruk itu mungkin jatuh atas diri kita. Kita selama ni kita duk jaga jangan sampai jiran hak ni bela kucing ni yang kecil hati. Tiba kita pergi maki hamun, kamu tak pandai bela kucing ke? Kamu buat macam ni gini ke? Jadi sekarang siapa yang akan ukur jiran yang teruk itu? Mungkin masa itu kita yang jadi jiran yang teruk sebab kataan kita. Bincang elok-elok, bagi tahu kami ni dah merana jiwa. Cakap kami ni dah merana. Kerana kucing tuan, kami dah merana jiwa. Kulil hak, cakap benar. Tak apa. Jangan kira dia tu takut kecil hati. Kita hak merana jiwa kena ambil kira juga. Bagi tahu dengan baik. Itu jiran yang baik. Itu yang perlu kita mudah kita faham satu keadaan. Kerananya, baik, ini antara pembincangannya. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Sesiapa, yakni bila kita sebut sesiapa, seperti biasa kita minta siapa sahaja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kita pun dari sudut adab kita adalah orang itu. Maksudnya kita mari tu kata man, akulah orangnya, iaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Falyuhsin ila jarihi, dia berbuat baik kepada jirannya. Hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Gitu. Itu antara keadaan. So, ini antara sama ada jiran dia Islam ke, tidak Islam ke. Maksudnya dari poin asasnya Rasulullah bagi tahu supaya berbuat baik. Maksudnya kalau isu yang saya contohkan tadi, kita masih lagi boleh berbuat baik dengan tegur yang baik-baik. Bagi tahu sungguh-sungguh. Walaupun kita tahu setengah daripada isu akan mengadu kata, jiran saya ni begini. Jiran itu begini-gini, maka selama mana dia begitu, selagi boleh kita menunjuk baik, kita tunjuk baiklah. Teruskan kita. Satu. Namun, ini satu sudut. Saya tak ingat ada satu kata-kata hikmah ke ataupun sabda Rasulullah, tak ingat. Cuma yang saya boleh gambarkan maksudnya begini. Cari jiran yang baik dulu sebelum rumah. Maksudnya kalau dia nak mencari rumah tu dalam kawasan taman tu, seolahnya dia tahu dulu siapa jiran dia sebelum dia beli rumah sebelah tu. Saya tak ingat kata-kata hikmah ke, kata ulama ke ataupun kata hikmah, saya terlupa. Namun antara maksud yang saya ingat, cari rumah dulu sebelum cari jiran. Kita kena pilih dulu. Seolahnya cari rumah kita, jangan cari rumah dulu. La ilaha illallah. Tukar. Cari jiran dulu. Maksudnya kenal jiran kita siapa dulu. Baru rumah tu. Soalnya begitu. Pergi dah ada jiran tu lain cerita tak? Sebab soalnya kalau sekalipun nak pergi menyewa rumah sekalipun, tahu jiran kita siapa dulu. Itu soalnya gitu gambaran. Betapa pentingnya ada jiran yang baik. Pentingnya ada jiran yang baik. Allahu Akbar. Baik, kemudian wal markabu haniun, kenderaan yang elok. Dia bukan ukur kenderaan tu kerana harga kereta tu mahal, kenderaan tu mahal, harganya tak. Dia bukan ukurannya itu. Dia kira kenderaan tu elok walaupun kenderaan tu lama. Jenis yang lama dah kita pakai. Dengan kita dah 20 tahun dah dengan kita. Tapi dia kondisi dia baik. Kondisi dia elok. Semua daripada
keperluan sebuah kenderaan itu elok, maka itulah lambang juga sebuah lambang tanda kebahagiaan. Sebab kalau kenderaan ni, kalau kita kenderaan itu yang biasa, namun kondisinya tak elok, kita bawa sahaja, kita berasa macam mana? Kita berasa gegar, kita rasa bunyi, agak berani tak nak jalan jauh? Tak boleh. Enjin tu silinder dia bocor, ada linking, agaknya kita berani tak? Tapi kalau kenderaan tu, wah nampak body luar macam buruk, enjin terbaik, seronok tak? Tayar terbaik, seronok tak? Seronok, bahagia tak? Bahagia. Orang kata, oh kenderaan kamu kaya tu Allah buruknya. Tak apa. Enjin okey. Bagaimana tak ada masalah? Tak ada masalah, saya okey je. Minyak jimat, kata tuan dia. Bahagia tak? Bahagialah dengan cara kenderaan yang dia ada. Kalau kenderaan mahal sekalipun, tapi keadaan begini-begini, dia punya sistem kalau ada masalah sikit tak boleh ke apa semua, tabarakallah. Baik. Ukurannya adalah sebuah kenderaan yang baik. Boleh ya? Gitu. Maka kita ukurlah dengan tadi. 4 perkara tu. Okey, baik. InsyaAllah. Masuk kerja. Okay, khair. Mudahkan urusan. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, jadi bahagia itu ada tanda dia. Ada tandanya. Maka kita pun lawanlah dengan hak buruk tadi. Maknanya apa dia? Jiran yang teruk. Jiran yang buruk. Makanya hadirin maklumlah bagaimana setengah daripada setengah tu jiran. Masya Allah, tabarakallah. Mengana jiwa kita tadi yang kata isteri kita, ada setengah daripada isteri itu tabarakallah hara. Saya sebabnya yang boleh kongsi perkara gini sebab paling umumnya orang kata apa, pernah merawat bila jadi berkhidmat sebagai perawat dengan Darul Syifa ni. Bila perawat dengan Darul Syifa di Shah Alam ni, kita berhadapan dengan orang yang mengharapkan doa, kaunseling dan apa semua sekali kan. Tabarakallah, kita ni jumpa macam-macam yang dia mengadu. Macam-macam kerana sampai tahap seorang isteri minta diceraikan hanya kerana suami dia tegur sahaja. Hanya kerana suami dia tegur. Tegurnya bukan tegur yang teruk-teruk. Tak. Suami dia minta apa? Suami dia kata suruh cukur bulu ketiak. Hadirin semua, hak bersama saya pagi ni, menasabah tak seorang suami tegur isteri dia yang cukurlah bulu ketiak tu, dah lebih zon dah ni. dah keluar dah ni. Cukurlah yang minta diceraikan. Hanya kerana menjadi penyimpan bulu ketiak tegar kot. Tabarakallah, sungguh ni hadirin bukan lawak ni. Tapi itu dah realitinya. Allahu Akbar. Sampai tahap begitu sekali. Saya pun kata apa? Kalau bulu ketiak pun dia tak nak cukur, habis yang lain sampai saya kena kuak Ustaz. Kena kuak dulu baru nampak. Dia kata la ilaha. Maksudnya bukan setakat bulu ketiak, bulu kemaluan pun disimpan. So macam mana kita nak yakin dengan akal kita? Ada juga rupanya macam ni, isteri yang begini sampai menuntut diceraikan kerana suami tegur jaga kebersihan. Tabarakallah sanul khaliqin. Mungkinlah kita pun kata mungkin ada isu, mungkin nak kena rawat, ada kes lain tu, tak apa, susulan. Kita buatlah kan. Tapi nak bagi tahu sampai tahap begini pun ada. Isteri. Itu. Inilah seorang wanita. Cara fikir, pengurusan diri, kebersihan diri tak endah. Itu jangan kira dengan kuku lagi. Kalau benda asas gini pun sepakat ini adalah fitrah. Dia adalah fitrah. Benda ni hadirin kalau mikir pasal benda ni, kalau ambil bab tauhid lah, ambil bab yang kita nak fikir tentang diri kita. Hadirin, cuba hati sekejap, ambil renung kejap. Kening kita ni memanjang ke tidak? Bulu mata kita ni memanjang ke tidak? Kalau kening kita, bulu mata kita memanjang seperti misai, seperti janggut, seperti ketiak, agaknya hari ni hadirin macam mana kening dengan kening hadirin dengan mata, bulu mata ni. Agaknya apa berlaku? Hebat Allah Ta'ala. Ada benda yang hak dia setakat tu sahaja. Tapi ada benda yang Allah Ta'ala nak tengok nilai kita ni macam mana mengurus diri. Misal, janggut,
bulu ketiak, bulu kemaluan, kuku. Hadirin kalau biarkan benda ni macam mana rupa kita? Macam mana rupa? Tabarakallah sanal khaliqin. Tak ada lah yang kita merasa. Ni realiti hadirin. Tak ada lah yang kita merasa. Boleh tahu mana dia. Wallah a'lam boleh timbang. Buat nasi pun elok. Nikmat bila kita boleh jaga keseluruhan ini. Tabarakallah. Bahagia tak? Bahagia. Nikmat bila kita jaga dengan baik kebersihan ke atas diri ni. Semua hadirin. Sebab tu kata, la ilaha illallah. Bincang tentang bahagia ni jangan ukur pada kerana duit banyak semata-mata. Tak, kerana kenderaan kita bagus semata-mata. Tidak. Banyak nikmat-nikmat yang kita peroleh daripada kita yang betul-betul mencari kebahagiaan itu. Tabarakallah sana khaliqin. Boleh? Penting ada ilmu. Tempat tinggal yang sempit. Kemudian kenderaan yang buruk. Itu adalah lawan dia. Maka ukuran di sini kedua-duanya sekali adalah semua berada dalam ketakwaan. Semua ada dalam nilai takwa. Duduk dalam nilai insya-Allah tabarakallah sana khaliqin. Kerana semua yang dikasihi Allah Ta'ala, mereka-mereka yang duduk dalam nilai ini, yang mencari nilai ini, kebahagiaan ini, dengan nilai ketakwaan, keimanan, sungguh tabarakallah sana khaliqin. Allah melapangkan dadanya. Dia nak cari dengan gini. Allah Ta'ala berfirman surah Al-An'am ayat 125, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Poin dia cukup mudah Allah Ta'ala bagi tahu. Ingat lagi disiplin ini disiplin untuk kita beroleh kefahaman. Perkataan man. Man ni sesiapa. Boleh dah tu. Man ni bermaksud sesiapa. Maksudnya kena letak atas diri kita lah. Bila dengar perkataan man, mesti letak ukuran atas diri kita. Macam tadilah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillah, sesiapa yang Allah kehendak. Ini kena tengok. Bila Allah sendiri yang berkehendak. Faman yuridillah, bila mana sesiapa yang Allah kehendaki untuk an yahdiyahu, untuk diberi petunjuk ke atas orang itu. Dengan sebab hadirin nak dapat petunjuk tarbiyah, tunjuk ajar atau kita panggil lagi bimbingan daripada Allah Ta'ala mesti bermula daripada kita. Bersedia tak nak terima tunjuk ajar tu? Kita nak berguru dengan seseorang, tak? Kita tunjuk tak nilai macam mana kita nak dapatkan ilmu daripada dia? Ada tak kita tunjuk minat? Kena tunjuk minat. Orang ajar. Yang jadi macam tadi kan. Kena Nasihat. Kalau ibu tu dia tak faham. Nasihat. Macam yang rumah saya kata anak-anak ni. Nak bagi nasihat ke anak dia kena letak syarat. Tabarakallah. Maksudnya siapa yang nak terima nasihat sekarang ni? Hadirin. Sebab itu Allah kata faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, sesiapa yang Allah kehendaki atas orang itu untuk diberi tunjuk ajar, hidayah, tarbiyah kepadanya tentang Islam, maka Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah lapangkanlah dada dia untuk menerima Islam. Sebabnya bila orang itu dia tak nak dengan nilai agama yang ada sekarang, dia mari berasa agama ini menyusahkan, dia tolak awal, bagilah nasihat apa pun. Dia tak hirau. Maka bagaimana dia nak mendapat petunjuk? Sebab dia sendiri yang menolak. Dia tidak diajarlah, dia tidak dibantulah, dia tak terbari tarbiyah oleh Allah Ta'ala sebab dia sendiri yang tidak berkehendak kepada kebaikan itu. Dia sendiri yang tak nak kepada kebahagiaan itu. Dia yang menolak. Tiba dia kata, kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku tidak bahagia? Sedangkan begini aku begini-begini. Kenapa aku tak gembira? Dia persoalkan balik. Sedangkan dia adalah orang yang menolak untuk diajar. Awal-awal lagi. Menolak untuk menerima nikmat. Dia tolak.
Tiba dia rasa nikmat itu adalah dengan begini-begini. Kalau nak ikutkan pengalaman, kita jumpa nak pembandingan, banyak hadirin. Banyak, tabarakallah. Hak terakhir, sebelum kita tutup, yang terakhir, semua yang dikasih Allah Ta'ala. Apa ni? Tujuh suku. Nak bagi tahu kan, ini ada antara yang saya selalu saya kongsikan. Semua nak ambil satu perbandingan ataupun nak satu pembelajaran kepada diri kita. Bila orang yang terlibat, contohnya yang telefon nak minta dia nak minta nasihat, yang terlibat dengan LGBT ni. LGBT ni maksudnya orang yang hubungan sesama jenis perempuan dengan perempuan, geng-geng itulah, laki dengan laki. Yang ni perempuan. Ini orang perempuan. Dia kata penghujungnya dia pelik, dia bagi satu tanda tanya pada diri dia. Kenapa mereka ni kereta cantik-cantik, duit banyak, kerjaan yang bagus, tapi dia orang ni engkar. Dia orang ni engkar. Dia orang ni dia kata, ini saya bukan nak memandai nak sebut cerita mana-mana tak, tapi saya dengar daripada perkataan yang telefon saya ni, dia kata daripada mulut dia kata, mereka ni duduk dalam engkar agama ni, syarat paling utama dia mesti derhaka dengan ibu bapa. Dia kata duduk dalam la ilaha illallah, dia mesti engkar, dia mesti derhaka kepada ibu bapa dia. Lepas tu tabarakallah, setengah daripada setengah tu lah. Kemewahan dunia ni, tabarakallah. Yang jadi peliknya dia kata, saya ni hak kata ni, bila dapat harta yang banyak, pekerjaan yang baik, kenderaan yang bagus, yang hebat apa semua tidak. Tapi bila saat sahaja memandu kenderaan, bawa kereta ni, dia kata kawan-kawan saya bila dia bawa kereta, itulah ruang dia nak sumpah serana. Dia bawa kereta dengan nilai jiwa yang meronta, yang merana. Orang silap sikit dia maki hamun. Dia masuk dalam kereta, dia menjerit. Dia kata dia pernah lalui saat itu. Dia masuk dalam kereta, dia menjerit sepuas hati. Dia meraung sepuas hati. Walaupun dalam jumpaan dengan kawan-kawan tadi, tunjuk muka ceria, gembira. Oh, I happy lah sekarang gini. Duit banyak apa semua sekali kan. Tapi masuk dalam kereta, dia meraung sepuas hati. Hadirin. Pelik. Okey, baik. Tak ada ketenangan dalam jiwa tu, Allahu a'lam. Namun bila saat dia mula kembalikan dirinya kepada agama, dia mula yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya dengan Islam. Dia mula mengaji Quran. Dia mula mengaji Quran serta dengan terjemahan. Dia minat sejarah sirah-sirah lama. Mula dia kata, walaupun dia seorang peniaga, perniagaan dia dah jatuh, perniagaan dia dah teruk, dengan sendiri pun dia tolak. Masa tu memang dia sedar, perniagaan dia okey, tapi dia sendiri dah tolak. Jadi dia berundur tu, masa itulah dia mula mendapat. Walaupun dia kata pendapatan saya tidak seberapa, tak semewah dulu, namun hari ini saya merasai benda itu semakin tenang, cuma masih masih ada benda lagi tak penuh. Ada lagi dia kata, namun dia dah merasa nilai ketenangan itu, nilai lapangnya dadanya itu. Masa dia telefon, ada keluar gambar seorang yang saya tahu dia perempuan, sebab keluar gambar perempuan tu lah. Tak. Lepas tu pula tak pakai tudung. Saya pun tanya dia, dengan hikmah kita nak tanya sebenarnya gambar siapa yang masa call tadi tu ada keluar gambar perempuan tu, gambar siapa? Takut dia sengaja letak gambar orang lain ke apa semua kan. Kita tak tahu. Dia pun kata, gambar saya lah tu. Oh, gambar saya. Tapi Ustaz, minta maaf lah, saya tak bertudung dengan elok lagi. Saya pun kata kat dia, sempurnakan hak Allah Ta'ala ini. Dia pun tak faham lagi. Saya pun cerita benda lain. Sajalah kita kata macam tu. Lalas sekali dia pun sebut apa? Oh, maksudnya sekarang ni saya kena bertudung lah Ustaz. Saya kata, itulah hak Allah Ta'ala. Okey, baiklah. Tak apa. Bila dia buat yang itu, sempurnakan hak itu, maka ketenangan itu akan menyeluruhlah nanti. InsyaAllah. Itu nilai kebahagiaan. Silap sikit je. Silap. Allahu Akbar. Tabarakallah sana khaliqin. Maka semua yang dikasih Allah Ta'ala, nak bagi tahu,
Dalam kesimpulan kita, walaupun ada cerita yang panjang sebenarnya, ada cerita yang panjang nak menceritakan perkara ni, namun kadar itu yang boleh kita ambil maklum. Jangan risau hadirin, semua sekali. Bagi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah kata apa? Inna nahnu narsul ardu wa ma 'alaiha wa 'alaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan segala makhluk yang ada dalamnya, dan kamilah yang mereka akan dikembalikan. Kita akan dikembali kepada Allah Ta'ala. Semua warisan langit dan bumi ini nak bagi tahu pada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala bagi tahu, orang yang beriman dan bertakwa, Allah wariskan dunia ini. Allah wariskan kepada kita dunia dan akhirat. Lebih-lebih bagi dunia ni, bagi orang yang beriman dan bertakwa, Allah wariskan. Sebab dia tahu orang beriman dan bertakwa boleh menguruskan bumi ini dengan baik. Gitu sekali hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Baik, maka itu kita ambillah satu kesimpulan untuk kita fahamkan bahawa daripada perbincangan kita berkenaan dengan bahagia itu, yang kita maknakan suasananya tenang, aman, damai, yang adanya dalam itu ada gembira, yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahawa bahagia itu adalah ketika mana manusia berada dalam puncak ketakwaan dia, merupakan nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan apa yang telah kita bagi tahu dah, yang mana nilai kebahagiaan seorang manusia itu di akhirat nanti bila mata ini ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya dia melihat. Itu adalah lagi perbincangan yang Masya Allah, tabarakallah. Namun inilah yang perlu kita faham, bahawa tanda-tanda kebahagiaan itu seperti yang kita bincangkan tadi, dalam hadis yang lain disebut 3, tidak menyebut perkataan al-mar'atus salihah. 3. Itu apa dia? Kenderaan, tempat tinggal dengan jiran. Itu. Namun hadis ini menyebut 4. Yang ketiga, 3 ataupun 4, kedua semuanya adalah tanda kepada kebahagiaan. Okay, baik, tanda kepada kebahagiaan. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, mudah-mudahan perkongsian kita ini mendapat suatu kefahaman bahawa nilai kebahagiaan itu kita boleh cari, bukan ukuran pada benda, pada apa lagi? Kita dah bincang lah. Kadang tu yang mari, kadang tak ni nak terus. Makanya padanya ada tanda-tanda. Ada tanda-tandanya. Ya? Penting kita tingkatkan nilai ketakwaan. Jadi orang yang seperti mana Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Hadirin boleh baca. Yang Allah firmankan qad aflahal mu'minun. Kat situ. Allah susun satu-satu. Siapa orang-orang yang sebenarnya yang berjaya itu. Bila orang itu berjaya, itulah natijah daripada nikmat, daripada kebahagiaan yang dia perolehi. Sebuah kejayaan itu adalah sebuah nikmat daripada apa yang dia telah buat. Dengan nilai keimanan, dengan nilai ketakwaan, Allah pun ganjarkan begini. Boleh? Ayat 1 hingga ayat 11 surah Al-Mu'minun. Kerana itulah dalam satu kataan, dalam sebuah kisah yang panjang, ringkas dia begini, orang kaya nak jumpa dengan orang susah. Orang kaya tawarkan segala kekayaan dia kepada orang yang susah ini. Tapi orang susah ini bahagia. Yang kaya ini, dia walaupun harta dia banyak pun dia ada dalam ketidaktenangan itu. Jadi ini perkataan daripada orang yang susah ini kata, sebelum menerima segala tawaran itu semua sekali, penutup dia memang tak terima. Dia tak terima sebab segala apa kemewahan ditawarkan. Dia hanya menyebut satu perkataan, hadirin, bila saat kita diuji oleh sesuatu oleh Allah Ta'ala, sebut perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebut perkataan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, sebut perkataan itu bila mana kita berada dalam satu ujian daripada Allah Ta'ala. Okay? Cukuplah bagi Allah menjadi pelindung diri kami.
dan dia adalah sebaik-baik penolong. Maka Allah adalah sebaik-baik yang menolong ke atas kita selama ini. Kisah yang panjang, saya boleh bagi tahu satu, yang perkataan ini yang paling utama, iaitu dia menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksudnya perkara ini, hadirin, isteri yang baik, kenderaan yang baik, rumah yang baik, jiran yang baik, bila berhadapan dengan 4 lawan dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Duduk dalam keadaan kebaikan ini juga, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab kita nak kebaikan yang kita dapat ini, mudah-mudahan senantiasa dalam jagaan Allah Azza wa Jalla. Kerana saat satu ketika Allah boleh tarik, dan satu ketika Allah boleh kembalikan. Maka kita senantiasa menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Maka keseluruhan ini adalah lambang sebuah kebahagiaan yang sampai kepada lidah kita nikmat, dan nikmat inilah yang datangnya perkataan syukur. Yang boleh kita sebut Alhamdulillah, yang boleh kita sebut Alhamdulillah, yang kita boleh sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan inilah sebuah syukur, ini juga adalah lambang sebuah kebahagiaan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana diilhamkan untuk bersyukur kepada Allah. Tabarakallah sana khaliqin. InsyaAllah pada saat itu saja kongsian kita, sabar kebahagiaan itu nikmat yang dapat dikongsikan. InsyaAllah terbincang lagi bagaimana nilai yang kita boleh ukurkan syukur itu, ataupun sesuatu yang lebih baik lagi kita bincang. Dan saya teringat sangat, memang satu masa saya nak kongsi, mungkin hari Ahad nanti ke ataupun hari Sabtu ke, Allah izinkan untuk kita bertemu, saya nak kongsikan 3 rangkai doa tu diajar oleh guru-guru, dan saya terima daripada bondo saya sendiri, daripada guru-guru dia. Rangkaian 3 doa itu supaya kita adalah orang yang juga bahagia saat kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, juga adalah orang yang dilapangkan dadanya, yang berbahagia dengan setiap daripada perkataan dia sebut. Tabarakallah sana khaliqin. Sampai menjadi suatu nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Minta maaf daripada saya dengan kadar perkongsian yang mampu kita jumpa pagi ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang memberi kefahaman kepada kita dengan izin Allah Ta'ala. Sebab nak faham pun kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Nak dapat kefahaman. Kita bukan hanya boleh kata boleh faham, ya tak apa, belajar sikit faham. Tak. Nak dapat faham pun dengan izin Allah Ta'ala. Sampai kena minta diilhamkan. Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikan kepadaku fahman nabiyyin, kefahaman para nabi. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna, ya Allah fahamkanlah rezekikan kepada kami ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Warzuqna fahma, direzekikan kepada kami kefahaman. Itu minta direzekikan. Ini adab berdoa pula. Tabarakallah. Maaf daripada saya, salah silap, tak jelas ke ataupun segala jenis kekurangan berlaku pada diri saya, minta maaf. Ada yang mampu untuk saya kongsikan dengan kadar yang mana saya direzekikan kefahaman untuk menjelaskan perkara ini. Selebihnya hadirin kena cari, kena usaha, kena ikhtiar untuk mendapatkan nikmat ini. Kena usaha sendiri. Seperti mana yang selalu saya sebut sebelum ini, sampai ke hari ini selalu sebut, yang kita nak dapatkan nikmat berpuasa ini dengan kita mulakan mencari keberkatan pada pagi ini, sehinggalah menjelang waktu berbuka dan sampailah kita jumpa esok pagi. Carilah nilai kebahagiaan yang ada dalam bulan ini atau bulan-bulan yang lain. Siapa yang mencari, mereka orang yang menemui. Dia akan bertemulah dengan apa yang dia cari itu, insya-Allah, dengan bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum jami'ah. Sehingga jumpa lagi. Allah berkati ke atas diri kita semua, insya-Allah ta'ala, aminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.